Seperti yang diberitahu tadi akan ada satu sesi wawancara secara virtual dengan seorang tetamu kita ni, iaitu dengan tajuk hari ini dibawakan iaitu Pusat Perincian Auto. Apa yang dimaksudkan dengan Pusat Perincian Auto pada kali ini? Dan mungkin tetamu kita ni sudah pun bersedia. Ya, insyaAllah nanti sebentar Ya. lagi saya masih lagi menghubungi. Jadi kepada habis kita akan saksikan bersama dan juga mengetahui lebih lanjut akan wawancara kita pada hari ini. Baik, kita akan bersama dengan tetamu kita, Iaitu Awang Kemaruzaman Hayat bin Haji Osman selaku pengarah urusan Matuka R. Baik, kita bersama. Assalamualaikum, Kemaruzaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah dapat menembusi akan hubungan kita pada hari ini. Kita akan menyentuh tentang wawancara secara virtual ni, Pusat Perincian Auto. Jadi mungkin terlebih dahulu dapat dikongsikan bersama kita di Rampai Pagi pada hari ini, apakah sebetulnya perincian auto ini? Okey, maybe bercerita sedikit sebanyaklah mengenai perincian auto ni. Kalau dari segi kefahaman kita ni tu, perincian ni dikira macam sesuatu yang dibuat lebih daripada biasa tu. Jadinya macam perincian auto ni berarti penjagaan kereta secara terperinci dan rapi. Kalau macam cucian biasa, sebagai contoh, ianya hanya dibuat macam dicuci dengan sabun biasa tu ataupun di vacuum asal bersihlah orang. Tapi kalau cucian secara terperinci, ianya mengambil masa agak lama sedikit lah. Pasalnya ia dibuat secara teliti. Kalau biasanya dipanggil pro washing tu. Manakala kalau membersihkan bahagian dalam, bukan saja setakat di vacuum tu. Setiap sudut dalam kereta tu akan dibersihkan dengan menggunakan kemikal atau produk-produk yang tertentu dan khas lah. Itu dia. Jadi lebih-lebih lagi dengan keadaan negara kita ni menghidap pandemik wabak COVID-19. Jadi memang bergunalah ya pembersihan secara perincian auto ini. Jadi tuan ya, apakah jenis pembersihan yang bis kita gunakan selalunya? Okey, sebenarnya banyak jenama-jenama ataupun produk-produk penjagaan kereta yang bagus-baguslah di pasaran kita ni ya. Kan tetapi kami hendak juga mengharapkan satu jenis jenama saja tu. Sebabnya setiap jenama produk-produk penjagaan kereta ni ia ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini selalunya kalau macam kami selalunya cara menyelesaikan masalah ataupun mengatasilah masalah kereta pelanggan kami itu, kami buat pemeriksaan terlebih dahulu tu ke atas kenderaan itu. Setelah selesai yang buat pemeriksaan dan penilaian, kami akan menggunakan kreativiti lah dan pengalaman dalam memilih jenama produk berdasarkan masalah atau kerusakan kereta tersebut. Di samping itu juga kami ada juga memberikan itu konsultasi dan nasihat ataupun tips-tips penjagaan kereta secara percuma lah pada pelanggan-pelanggan kami. Itu dia ya. Jadi mungkin Muammar tahu kali apa perbezaan wax dengan coating. Kalau saya sendiri memang tidak tahulah. Jadi boleh tuan terangkan di sini apa dia perbezaan di antara wax dengan coating itu tuan? Okey, wax dengan coating ini sebenarnya peranannya sama. Ia sebenarnya suatu ataupun sejenis perlindungan untuk cat kereta bertahan lebih lama berbanding cat kereta tanpa perlindungan tu. Yang membuatkannya berbeza adalah dari segi ketahanannya. Macam wax, ia bersifat perlindungan jangka pendek. Kalau manakala coating, ia penjagaan jangka panjang. Jadinya coating ini juga ia lapisan paling luar, selalu dipanggil sebagai pendinding lah daripada elemen-elemen yang boleh merosakkan atau memudarkan cat kereta. Okey, itu dia. Jadi soalan seterusnya di sini, berapa lama ketahanan bagi wax dan juga coating itu tuan? Macam tuan beritahu tadi memang berbezakan wax dengan coating. Jadi boleh terangkan dengan lebih lanjut lagi ketahanan wax dengan coating ini. Okey, ketahanan ini selalunya tertakluk ya kepada jenama ataupun pemilik kereta itu sendiri, macam mana caranya menjagalah kereta itu dengan betul dan sempurna. Macam Indah juga, macam ada orang setengahnya ia membiarkan kereta itu Indah bercuci selama berminggu-minggu bah.
Jadi bila kereta tu anda bercuci berminggu-minggu, lepas berhujan-hujan lagi, ia boleh merosakkan cat ketan itu. Pasal ia air hujan ini ya asid lah sebenarnya. Jadinya kalau macam sudah diberi wax ataupun coating, kalau wax kalau dari segi ketahanannya dengan penjagaan yang betul dan sempurna, ia boleh menjangkau ke 6 bulan hingga ke 8 bulan. Tapi kalau coating, ia bertahan lebih lama tu. Ada yang daripada 2 tahun hingga ke 5 tahun. Baik, tentunya Fizaha telah pun dikongsikan oleh tuan tadi, katanya air hujan ini bahaya kepada kenderaan. Jadi mungkin ada yang belajar, katanya ini air hujan ini dijuk asid. Sebenarnya boleh dijadikan asid disebabkan oleh udara di sekeliling kita ini. Dengan ada pencemaran atau jadi air hujan atau sebetulnya akan bercampur dengan bahaya tersebut dan sebenarnya akan menjadikan asid kepada kenderaan bus kita. Jadi maklum telah pun dikongsikan pada bus kita mengenai dengan perincian kita pada hari ini. Semoga habis kita maklum je lah apa sebenarnya wax dan juga coating ini. Dan tuan tadi Fiza sebenarnya akan mengcoating ni katanya kenderaannya. Maklum sajalah kereta baru. Jadi tuan, kalau kereta baru dan juga kereta lama, apa perbezaannya? Bagi kereta baru tuan ya. Minta maaf tuan, anda kedengaran soalannya. Sekali lagi perlahanlah. Bagi kenderaan baru dan juga kenderaan lama, adakah cara kita ni mengcoating itu mempunyai perbezaan ataupun sama sahaja? Okey. Kalau kenderaan baru, ia inda banyakkan nyorangkan diusa itu. Pasalnya ia cat masih okey. Mungkin garit-garitnya pun inda berapa banyak. Jadinya inda perlu banyakkan dipolish tuan orang. Tapi kalau kereta lama, kemungkinan ia punya level of ia punya lacquer ataupun clear coat-nya tu kemungkinan berkurangan. Jadinya terpaksa dibuat paint correction dulu tu. Jadi bila buat paint correction ini, ia makan masa yang agak lama sedikit lah juga. Jadi banyak kerja-kerja yang involve lah. Baik, alhamdulillah. Bagaimana pula nasihat tuan kepada belia-belia kita ni yang mana ingin memulakan perniagaan tuan? Okey, alhamdulillah. Nasihat saya berani mengambil risiko dan bersedia untuk gagal. Artinya jangan juga mudah berasa macam putus asa tu. Sentiasa menambah rangkaian ataupun networking lah. Pasal networking ini penting je ni dalam keusahawanan. Networking ini amat penting. Macam ada kolaborasi dengan mana-mana agensi ataupun syarikat-syarikat lain lah. Sentiasa belajar atau mengambil kursus-kursus berkaitan dengan keusahawanan dan kemahiran. Itu penting je tu. Pasal kita ini ada juga kekurangan kita ni sendiri ya. Baik juga mengambil kursus-kursusan inilah. Alhamdulillah dengan bantuan kerajaan, alhamdulillah banyak kursus-kursus yang sudah diadakan. Bersikap fleksibel juga dan memahami permintaan pasaran. Ini very very important ni. Kita ni faham apa market, apa perlu ada market itu yang diperlukan. Dan percaya pada diri sendiri. Jangan lupa juga cabar diri sendiri itu. Pasalnya kalau tanpa tadi mencabar diri kita ni sendiri itu, kita ni tidak dapat melihat level kita ni itu di mana. Jadinya jangan percaya pada diri sendiri juga. Jadi ketani sebenarnya boleh buat, jangan takut. Mempunyai visi dan misi, dan yang paling akhir sekali mengambil tindakan ataupun orang take action. Kalau tanpa action, tindakan satu pun tidak akan berjalan. Dan untuk akhirnya, maklum saja kita berada di penularan wabak COVID-19 pada ketika ini, bertarung bersama. Jadi bagaimana untuk meneruskan perniagaan tersebut, Tuan? Minta maaf Tuan, indah kedengaran. Ya. Bagaimana cara untuk meneruskan Tuan perniagaan ketika COVID-19 ini? Okey. Pada musim pandemik COVID-19 ini, saya percaya banyak SME yang terkesan lah. Cabarannya tidak sama tu macam waktu biasa. Untuk kami berjuang di musim pandemik ini, kami telah mengambil beberapa langkah berpandukan SOP Kementerian Kesihatan tu, seperti penjarakan sosial, brew health scan dan menjaga kebersihan. Di samping itu juga kami juga ada mengaktifkan program CSR ataupun Corporate Social Responsibility
dengan memberikan perkhidmatan sanitizing secara percuma kepada semua pelanggan-pelanggan kami. Alhamdulillah, dengan langkah yang diambil ini dapatlah juga kami sama-sama membantu dalam membendung dan mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Dan selebihnya itu berdoa dan bertawakallah insyaAllah. Rezeki itu tidak akan putuslah insyaAllah. InsyaAllah, itu dia ya. Jadi terima kasih atas pengongsian mengenai dengan pusat perincian auto ni tuan ya. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Mungkin Muammar juga akan menghantar motor ataupun keretanya di sana. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri dan jumpa lagi insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.